Okey, kita tengok pula sambungannya adalah fermentasi asid laktik. Okey, yang ini ni sebenarnya dia duduk kat sini tadi kan, Arif? Tadi kan kita tak sempat nak ni. Kita tak muat. Ini fermentasi alkohol. Yang ni fermentasi asid laktik. So maksudnya notanya kat sini lah. Tapi sebabkan cikgu ada ruang yang terhad, jadi cikgu sambung fermentasi asid laktik ni ke muka surat yang lagi satu. Faham ya? Benda ni, penerangan tentang fermentasi asid laktik ni, cikgu ubah ke muka surat lain. Sebab tak muat kat situ. Kita tengok sini. Okay, fermentasi asid laktik. Pertama sekali kita nak tengok definisi apa dia fermentasi asid laktik. Definisi. Yang ni awak boleh refer buku teks muka surat 119. Okay, dalam buku teks mengatakan fermentasi asid laktik adalah proses penguraian glukosa kepada asid laktik dan tenaga. Mana dia? Mana 119? Sekejap ya. Ni dia. Ini alkohol. Ni. Proses penguraian glukosa kepada asid laktik dan tenaga. Nampak tak? Lagi sekali glukosa dipecahkan tanpa kehadiran oksigen. Kali ni hasilnya berbeza. Hasilnya asid laktik dan tenaga. Tenaga still ada. Tapi yang beza kat sini tak ada alkohol. Tak ada etanol. Kat sini ada asid laktik. Okey. Jelas Okay, lagi satu kita nak tahu apa lagi maklumat yang kita kena cari. Okey. Siapa yang melakukan fermentasi asid laktik ni? Organisma jenis apa yang melakukan fermentasi asid laktik? Siapa yang buat? Okey. Dalam buku teks ni dia beritahu ada dua. Pertama sekali adalah bakteria Lactobacillus. Sejenis bakteria namanya Lactobacillus. Dan yang kedua adalah manusia. Manusia iaitu berlaku di sel otot. Berlaku di sel otot. Bukan semua sel tau, sel otot saja. So kita tengok bakteria dulu. Bakteria Lactobacillus. Okay, kita tengok sini ya. Tengok balik teks. Okay. Lactobacillus. Bakteria Lactobacillus menjalankan fermentasi asid laktik ni tadi ni. Fermentasi ni maksudnya fermentasi asid laktik kepada susu untuk menghasilkan dadi. Dia buat fermentasi asid laktik pada susu. Tujuannya bagi menghasilkan dadi. Biasa kan kita makan dadi. Caranya Lactobacillus bertindak ke atas laktosa. Laktosa adalah gula dalam susu. Dan menukarkannya kepada asid laktik. Maksudnya dia tidak bertindak ke atas glukosa sekarang ni. Sekarang glukosa ni akan digantikan dengan laktosa. Ni. So yang ni kita gantikan dengan laktosa. Ini bakteria yang buat laktosa dan menukarkannya menjadi asid laktik dan tenaga lah. Asid laktik seterusnya, yang asid laktik yang terbentuk ni, seterusnya akan menggumpalkan. Menggumpalkan tu maksudnya dia akan mengentalkan. Menggumpalkan tu maksudnya mengentalkan. Mengentalkan protein susu iaitu kesin. Kat dalam susu tu ada protein susu. Protein susu ni nama protein susu tu kesin. Kesin ni akan ditukarkan menjadi dadih ataupun kita panggil yogurt. Okey, ni adalah peranan si asid laktik ni tadi. Dan yang kedua, asid laktik juga merupakan punca di mana yogurt tu rasa masam.
Okey, contohnya cikgu tunjuk gambar. Ini gambar ni. Okey, yang ni adalah gambar susu. Ini adalah susu. Susu dalam bentuk cecair. Kita tutupkan susu ni. Kita tutup botol ni. Tutup. Bagi kedap udara. Kemudian susu ni kat sini akan berlakunya fermentasi fermentasi laktik. Okey. Seterusnya lepas kita buat fermentasi ni, selepas beberapa hari kita akan dapat situasi yang macam ni. Nampak susu ni akan menjadi macam pepejal sedikit. Dia jadi kental, dia jadi macam agak keras susu ni. Inilah proses pembuatan dadih. Dan dadih ni rasanya agak sedikit masam disebabkan tindakan asid laktik. Asid laktik memberikan rasa masam kepada dadih ataupun yogurt, dan asid laktik juga yang bertindak untuk menggumpalkan kesin susu kepada bentuk pepejal. Okey. Ni cikgu dah ringkaskan dalam bentuk macam ni. Okey, Lactobacillus buat fermentasi susu untuk menghasilkan dadih. Laktosa, iaitu gula susu, akan ditukarkan menjadi asid laktik. Asid laktik ni tadi akan menggumpalkan kesin. Asid laktik akan menggumpalkan kesin, iaitu protein susu. Tulis kat sini. Nanti teringat pula. Kesin ni adalah protein susu. Kepada dadih dan juga yogurt. Okey. Tenaga. Untuk proses ini berlaku, dia memerlukan tenaga. Tenaga tu dapat daripada mana? Tenaga dapat daripada ni lah. Tenaga dapat daripada sini. Ini tenaga dapat daripada sini. Okey. Jelas lah. Kena faham betul-betul ni. Okey, tak masalah. Seterusnya kita tengok sel otot manusia pula. Sel otot manusia. Bagaimana fermentasi asid laktik berlaku pada sel otot manusia. Okey. Ini berlaku apabila sel otot melakukan aktiviti cergas. Dia ada syarat dia. Syarat ini hanya fermentasi asid laktik pada manusia hanya berlaku ketika aktiviti cergas. Itu saja. Kalau kita duduk saja-saja, relax macam ni, takkan berlaku. Berlaku semasa aktiviti cergas. Contohnya masa kita sedang berlari, kita sedang buat aktiviti cergas, naik tangga dengan laju. Sebarang aktiviti cergas yang menyebabkan kita cepat penat. Okey. Kenapa dia berlaku semasa aktiviti cergas? Kerana ketika aktiviti cergas, kadar kita gunakan oksigen adalah lebih daripada kadar yang boleh dibekalkan oleh sistem badan. Maksudnya masa aktiviti cergas, kita guna oksigen lebih banyak daripada badan kita boleh bekalkan oksigen pada kita. Kita nak oksigen banyak sebab nak buat aktiviti cergas. Pada masa yang sama, badan tu boleh bekalkan sedikit saja oksigen. Okey, jelas tu? Sekarang ni, sel otot badan kita kena guna oksigen. Kita kena hutang dulu oksigen. Okay, kita kena guna dulu oksigen. Otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami hutang oksigen. Okay, macam ni. Walaupun sistem badan kita boleh membekalkan oksigen dengan sedikit, tapi kita nak guna banyak, kita kena guna banyak oksigen. Pada masa yang sama, badan kita tak boleh bekalkan oksigen banyak. Jadi kita hutang dulu oksigen. Kita hutang dulu. Okey. Kita hutang. Contoh tengok sini. Tengok sini.
Okey. Awak tengok betul-betul kat sini saya dah terangkan. Okey. Jadi semasa aktiviti cergas akan berlakunya keadaan hutang oksigen. Maksudnya kita guna dulu oksigen. Kita hutang oksigen. Hutang oksigen, apa maksud hutang oksigen? Hutang oksigen ni maksudnya glukosa. Glukosa dalam badan kita, glukosa memang ada dalam badan kita. Glukosa ada simpanan banyak. Glukosa ni kita pecahkan tanpa oksigen. Sebab oksigen tak cukup. Ni yang dikatakan hutang oksigen. Kalau bukan hutang, oksigen ni plus glukosa plus oksigen. Kalau glukosa plus oksigen dapat karbon dioksida, dapat tenaga, dapat air. Ini respirasi aerob kan? Ini bukan hutang, ini bukan hutang. Hutang macam ni. Hutang apabila glukosa dalam sel otot kita dipecahkan tanpa menggunakan oksigen. Sebab apa tak guna oksigen? Sebab masa tu tak cukup oksigen. Sedangkan kita perlu lebih oksigen. Okey? Jadi apabila ini berlaku, apabila glukosa dipecahkan dalam keadaan tanpa oksigen ataupun kurang oksigen, kita akan dapat tenaga juga. Dapat tenaga, tapi tenaga kita dapat tu tak banyak. Tenaga yang kita dapat tu hanyalah, kalau dalam bentuk ATP, 2 ATP saja. Kalau dalam bentuk kilojoule, hanyalah 150 kilojoule saja. Dan kita juga akan dapat asid laktik. Nampak? Kita juga akan dapat asid laktik. Asid laktik ni lah yang menyebabkan otot kita masa aktiviti cergas rasa lesu, rasa letih, rasa penat dan kejang otot. Sebab asid laktik ni. Inilah yang menyebabkan lepas kita buat aktiviti cergas kita rasa penat. Kita rasa kaki kita sakit, kita rasa kram. Sebabkan pembentukan asid laktik dalam otot. Okey. Jadi asid laktik ni kita kena oksidakan semula. Kita kena oksidakan dia. Kita tak boleh biar lama-lama dia dalam otot. Sebab tu lepas kita buat aktiviti cergas, kita akan tercungap-cungap. Kita macam termengah-mengah. Kita akan bernafas dengan cepat dan laju. Betul tak? Kita akan bernafas dengan cepat dan laju. Tujuannya supaya kita boleh dapatkan lebih banyak oksigen untuk mengoksidakan asid laktik tadi ni. Kan lepas senaman kita akan tercungap-cungap tu tak? Tercungap-cungap tu tujuan kita nak sedut lebih banyak oksigen. Nak sedut lebih banyak oksigen. Oksigen tadi untuk apa? Untuk mengoksidakan asid laktik tadi ni. Kita nak oksidakan, kita nak bakar asid laktik tadi. Hasilnya kita dapat karbon dioksida dan kita akan dapat karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey? Bila semua asid laktik telah dioksidakan, hutang oksigen telah pun dibayar. Macam mana kita nak tahu asid laktik semua dah dioksidakan? Apabila kita kembali seperti sedia kala. Apabila pernafasan kita kembali seperti sedia kala. Maksudnya, asid laktik kita telah pun dioksidakan sepenuhnya. Cikgu harap penerangan cikgu ni jelas ya. Katalah kalau yang tak faham lagi, boleh tanya. Boleh tanya dalam grup ni. Sebab kalau awak bertanya, sebenarnya awak bertanya untuk kawan-kawan yang lain juga. Kawan-kawan yang lain tu pun bukannya faham juga, tapi malu nak tanya. Jadi bila awak bertanya, saya akan terangkan lagi sekali. InsyaAllah kawan-kawan yang lain pun boleh faham. Kalau tak faham lah. Kalau faham, Alhamdulillah. Okay. Jadi untuk yang ni, ada 2 nota lah. Saya nak awak buat 2 nota. Satu nota yang ni. Satu lagi nota yang ni. Boleh faham ya? Jadi untuk fermentasi asid laktik. Untuk fermentasi asid laktik ni definisi dia ni. Tuliskan sekali persamaan perkataan.
Tulis sini proses penguraian glukosa kepada asid laktik dan tenaga. Lepas tu kat bawah tu tulis bersama perkataan. Glukosa anak panah ke depan dapat asid laktik plus energi. Okey. Okey, itu saja untuk fermentasi asid laktik.